وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد. Muka surat yang ke-12 Yang Muhammad ni Muhammad. Mana Ahmad? Atau besar yang keduanya? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 daripada bawah muka surat 12. Atau bersalah-salahan keduanya. Ni kita andai, kita pardu tengok kalau Tuhan tu tak bersifat dengan wahdaniyah, tak bersifat dengan sa, dengan bahawa dia berbilang-bilang. Jadi macam mana? Ada kalanya muafakat dua Tuhan pada mengadakan sesuatu. Atau bersalahan. Yang muafakat tu wajah mustahil. Ada dua Tuhan muafakat pada mengadakan sesuatu tu, dah kita nafi dah. Dah ternafi dah. Tu. Atau bersalah-salahan keduanya, kedua Tuhan yang kita pardu, yang kita andai itulah. Bukan berlaku, bukan jatuh, bukan ada pun. Muafakat pada mengadakan mungkin. Bila mengada, sangkut dengan mungkin lah. Sebab mungkin ni benda yang boleh ada, boleh tiada. Kalau kita mengada benda mustahil, tak sah kita mengada benda mustahil. Seperti mana tak sah kita mengada benda wajib. Perkara wajib, benda mesti ada. Tapi mengada benda mesti ada tu dipanggil tahsil hasil, mustahil. Meniada benda yang tak ada pun tahsil hasil. Mengada benda tak ada dipanggil bertukar hakikat pun mustahil. Meniada benda wajib pun bertukar hakikat mustahil juga. Itu mengada meniada ni bersangkut pada benda mungkin. Atau meniadakan, ini meniadakan mungkin. Bersalahan. Yang satu nak mengada, yang satu nak mengada Zaid, yang satu lagi nak meniadakan Zaid. Maka jadi berlawan-lawan dua qudrah. Jadi berlawan dua qudrah tu, maka ada kalanya jika kita pardu kata berlawan dua qudrah, maka ada kalanya lulus kehendak keduanya. Yang nak mengada lulus kehendak, yang nak meniada pun lulus. Boleh tak kita kata lulus kehendak dua-dua? Maka kalaulah kita andai kata lulus kedua pihak tu, maka berhimpun dua yang berlawan. Mana ada berlawan? Satu Tuhan nak mengada Zaid, lulus kehendak dia, hilang Zaid tu. Satu Tuhan nak mengada Zaid, lulus juga kehendak dia, ada Zaid tu. Jadi Zaid tu bersifat ada dan tak ada. Tu. Sebab apa? Sebab lulus kedua Tuhan tu mustahil. Lulus kehendak kedua-dua tu yang berlawan tadi mustahil. Tu. Atau tiada lulus keduanya ataupun tak jadi. Yang nak mengada pun tak jadi, nak meniada pun tak jadi. Maka terangkat keduanya. Mana Zaid tu bersifat dengan apa? Terangkat. Hak nak mengada tak jadi juga. Hak nak meniada, hak nak mengada tak jadi kehendak dia. Hak nak meniada pun tak jadi kehendak dia. Mana Zaid tu sifat ada tak ada juga. Terangkat, tak bersangkut paut. Tak sampai takluk keduanya pada Zaid. Terangkat keduanya. Dan berhimpun dan terangkat tadi. Berhimpun tadi lulus kehendak dua-dua ataupun terangkat kehendak dua-dua tu mustahilun. Terangkat tu Tuhan ni bukan Tuhan lah. Terangkat, tak jadi kehendak dia. Mustahil. Mustahil keduanya. Kedua mana? Kedua berhimpun dan terangkat tu. Baik. Atau lulus salah satu
tiada yang satu lagi. Ataupun yang nak mengada lulus, yang nak meniada tak lulus. Mana menang sebelah pihak. Ha. Maka yang tak ada lulus tu, baik. Mana yang lulus tu? Yang lulus tu kita kata, oh, dia berkuasa lah. Lepas tu yang tak lulus, tak berkuasa lah, lemah lah. Kalau gitu, yang lulus tu, kita kata dia lah Tuhan. Tak juga. Yang lulus tu pun lemah juga. Sebab apa? Sebab ada dia, sebab dah kita fardu, kita andai kata kedua-dua ni sama pangkat pada ketuhanan. Tak. Yang ni Tuhan, yang ni Tuhan. Dah sama pangkat pada ketuhanan. Mana sebelah yang tak jadi pun Tuhan juga. Sebelah yang jadi pun Tuhan juga. Oleh kerana sama pangkat pada ketuhanan lah kita fardu tu, maka yang luluh itu pun kita hukum lemah juga. Sebab apa? Sebab luluh dia tu kebetulan saja. Tu. Kebetulan pada andai kita, pada fardu kita tu. Tu. Lemah kedua-dua tu. Maka lemah. Juga yang lulus itu, kenapa lemah? Kerana bersamaan keduanya pada ketuhanan. Dah kita perlu kata label dua-dua ni Tuhan. Hak tak jadi itu Tuhan. Hak jadi pun Tuhan. Barangkali satu ketika pula hak yang tak jadi itu jadi pula ke dia. Mana jadi itu kebetulan. Tu. Lemah juga. Ketuhanan yang didakwa lah. Dakwa palsu ni. Mana? Ni jalan. Tak boleh ada dua Tuhan sama sekali. Tu. Baik. Kata mu'alif rahimahullahu ta'ala, maka nyata daripada surahan yang tersebut itu oleh bahawa kedua-duanya, artinya kedua-dua ihtimal, kedua-dua yang kita andai, yang kita anggap tu, tu. Ihtimal muafakat, ihtimal bersalahan, muafakat Tuhan pada mengada sesuatu ataupun bersalahan pada mengada sesuatu atau meniada, melazimkan mustahil. Dan itu mustahil tu berhimpun dua yang memberi bekas atas satu bekas. Memberi bekas menjadi akan sesuatu. Tu. Mustahil lah nak berhimpun dua yang menjadikan sesuatu lah. Dia panggil sa Tuhan pada af'al tu. Sa pada zat, zat itulah juga yang mengada zaid. Sa pada perbuatan, perbuatan mana af'al, af'al bermakna ta'thir. Tuhan satu itulah yang mengadakan, tak berkongsi dengan yang lain pada mengada. Bukan maksud sa Tuhan pada perbuatannya, dhamirnya kembali pada Tuhan. Sa Allah Ta'ala pada segala perbuatannya. Kembali pada Allah. Kalau itu ada tak? Kalau gitu, boleh kita kata gini. Dah kembali dhamir perbuatannya Allah. Kalau itu ada tak yang bukan perbuatannya? Lepas tu yang bukan perbuatannya tu tak sah. Dah Tuhan ni bersifat dengan sah pada perbuatannya. Kalau itu, ada satu lagi perbuatan, nama perbuatan bukan perbuatan Allah. Hak tu tak bersifat sah. Bukan makna kot tu. Yang maksud sah Tuhan pada perbuatan, yakni tidak ada yang berlaku dalam alam ni melainkan semuanya daripada perbuatan Allah. Maksud dia. Hingga gerak-geri diam kita pun perbuatan Allah. Sangkut di kita ni boleh kata kita buat atas jalan usaha ikhtiar sahaja. Bukan atas jalan memberi bekas. Bukan atas jalan mengada. Kata mu'alif rahimahullahu ta'ala. Atau mengadakan yang sudah ada. Tapi kata mengada sudah ada tu hasil tu mustahil. Mengada ni asal tak ada jadi ada. Bukan benda ada jadi ada, tak nama mengada tu. Benda ada dah. Akulah buat matahari tu. Boleh kata itu. Mengada matahari, benda ada dah. Mengada ni asal tak ada jadi ada, mengeluarkan daripada adam kepada wujud. Yakni asal benda tak ada jadi ada, tu mana mengada. Kalau asal benda ada tak nama mengada. Pi kata mengada benda ada tu mustahil. Hasil tu. Atau mengada sudah ada. Tadi ni. Yang wajah muafakat tu. Mustahil. Atau berhimpun dan berkerumung.
satu muradif samalah, berhimpun dan berkerumun. Dua yang berlawan, satu Tuhan nak mengadap Zaid, satu Tuhan nak meniadak Zaid, tiba-tiba luluh kedua. Berhimpun dua yang berlawan. Atau terangkat keduanya pun mustahil. Jadi kesemua-semua tu lemah. Tu. Atau terangkat keduanya, atau lemah. Lemah ni satu zat nak mengada tak jadi kehendak dia. Ataupun nak meniadak tak jadi kehendak dia. Yang tak jadi kehendak dia tu lemah. Bila tak jadi kehendak tu lemah, yang jadi pun kira lemah juga. Pasal apa? Pasal sama pangkat pada ketuhanan yang didakwa. Dia dakwa dia Tuhan. Yang tak jadi pun dakwa dia Tuhan juga. Tapi mana kata sama pangkat pada ketuhanan. Tiba-tiba hak yang tak jadi tu pun yang jadi pun dikira lemah juga. Tu. Dan jika lemah ia Tuhan tu, nescaya tiada ada alam ini. Lemah Tuhan pada mengada, tentu tak ada alam ni. Ni. Baik. Padahal telah nyata, telah terang adanya ada alam dengan pandangan mata, dengan musyahadah mata kepala kita. Alam ni ada, menunjuk atas Tuhan tu tak lemah. Tuhan bersifat qudrah. Inilah pada kata jikalau dulu ni dalil keasaan Tuhan dan istihalah. Ambil alam dalil apa? Dalil keasaan Tuhan dan istihalah, dan dalil istihalah atas pada keasaan. Dan dalil istihalah lawan bagi keasaan, lawan bagi wahdaniyah. Apa dia? Lawan bagi wahdaniyah iaitu berbilang-bilang. Kata mu'alif rahimahullahu ta'ala, habis selesai dah bahasan sifat nafsiyah dan sifat salbiyah. Jadi bahasan nafsiyah salbiyah ni kena amatilah. Sebab ini sifat yang diijma'kan subutnya pada Allah Ta'ala. Siapa-siapa menapi sifat salbiyah dan nafsiyah ni, tak ada syak pada kufur orang tu. Bukan dekat menapi, syak dia tentang sifat nafsiyah pun kufur. Syak pada salbiyah tu kufur. Iman tu tahap yakin. Pasal apa? Syak pada ada Tuhan, kufur lah orang tu. Syak pada qidam Tuhan, kufur lah orang tu. Syak pada qidam, syak pada baqa. Dan menolak sifat wahdaniyah Allah Ta'ala, menolak sifat mukhalafah, kufur lah orang tu. Menafikan nafsiyah, menafikan salbiyah tu kufur. Adapun ma'ani, tengok. Ma'ani tu tak kufur. Seperti mana Mu'tazilah menafikan ma'ani, tapi dalam masa dia menafi ma'ani, dia menyabitkan samarah. Dia menafikan Tuhan bersifat dengan pendengar, tapi dia menyabitkan Tuhan mendengar. Mendengar kok zat, mendengar dengan zat. Tak kufur lah Mu'tazilah. Tapi kalau dia nafi dengan samarah sekali, dia kata Tuhan tak mendengar, tu kufur juga. Menafi samarah tu kufur. Nafi maknawiyah, yakni maknawiyah yang samarah, bukan maknawiyah yang lazim bagi ma'ani akan datang. Kena amati sifat nafsiyah, sifat salbiyah ni. Baik. Jadi iman tu duduk dia mengaku. Mengaku apa? Mengaku benda yang tetap. Kita ni mengaku benda isbat. Isbat apa? Isbat benda yang sabit. Subut tu sifat bagi sabit. Adapun isbat sifat bagi musbit. Kita ni musbit mengaku ada. Adapun ada Tuhan tu tak nanti kita aku, tetap ada. Jadi nak mudaratnya tak mana? Nak mudarat kita. Nak mudarat kita. Ada Tuhan tetap. Ada Tuhan tu tak berganjak dah. Yang duk jadi masalah ni tak i'tiqad kita, tak akidah kita. Hak tu takut dia bergiliak. Takut dia mai datang syak zon waham di situ. Baik, kata mu'alif rahimahullahu ta'ala, dan ini sifat yang 5. Mana sifat 5? Sifat-sifat salbiyah yang 5 ni. Daripada qidam dulu sampailah wadaniyah ni, supaya mudah berhadap hati, ni dipanggil ilat muqaddam. Ilat muqaddam pada kata dinamakan ke depan. Kalau kita nak bagi mudah faham, kena kata ini. Dinamakan dia, ini sifat 5 pada istilah mereka itu, dinamakan dengan salbiyah, supaya mudah berhadap hati. Supaya tu, dia buat supaya dulu. Tu.
Asal kena kata dinamakan dulu. Dinamakan supaya mudah. Tu. Tapi tak apalah. Wa'ilat muqaddam pun. Ini sifatnya 5, sifat-sifat selebih 5 ni supaya mudah berhadap hati dan menugas mana menuju hati kepada jenis sifat. Sebab tiap-tiap benda ada nama dia, mudah kita nak cari, nak apa nama, tiap-tiap ada kumpulan dia masing-masing. Kalau kita nak mengaji salbiah, ni kumpulan dia. Nak mengaji ma'ani, ada kumpulan dia. Nak mengaji ma'nawiyah, ada kumpulan dia. Bubuh nama pula pada istilah ulama, bubuh nama pula. Supaya apa? Supaya mudah kita mengaji. Tu. Tak kumpulan-kumpulan siap-siap. Walhal sifat Tuhan ni qadim azali belaka, bukan dulu kemudian. Tapi ulama tak kumpulan ni supaya mudah kita mengaji. Tu. Nak cari paku, pergi cari kedai paku lah. Tutup pintu. Jangan pergi cari kedai sayur pula, tak jumpa. Tu. Tu pun orang letak siap-siap. Ni kedai sayur. Ni kedai apa nama besi. Ini pun ilmu sebab tu juga. Dia ada istilah-istilah dia lah. Dinama apa? Dinamakan dia ini sifatnya 5 tu. Pada istilah mereka itu. Istilah ni ittifaqu ta'ifatin makhsusatin lima'anin makhsusatin. Tu. Ittifaq puak-puak tertentu di atas makna-makna tertentu. Puak ni seperti puak nahu, ulama nahu, ada istilah dia. Ulama fiqh ada istilah dia. Bahkan ulama apa saja dalam bidang apa saja semua ada istilah dia. Kita kena mengaji istilah dia dulu. Baru mudah. Nak mengaji ilmu mekanik pabrik kereta. Kadang kena mengaji itu mengaji nama spana dulu. Mengaji nama-nama barang dulu. Istilah ni nama dia ring spana. Ni nama dia apa nama? Open jaw spana. Ni nama dia command spana. Tu. Ni nama dia apa nama player dia apa? Flat. Ni Philip. Tu. Nama barang tu pun kena mengaji dulu. Lepas tu dah nama alat-alat dia. Nama benda-benda seperti apa nama komponen-komponen kereta pula kena tahu. Tu. Ini nama dia benda ni, timing bell. Ini nama dia head, ini nama dia piston, ini nama dia piston ring, ini nama macam-macam, ni ada nama masing-masing. Tu istilah masing-masing. Tu tak kira apa nama sesuatu benda perbuatan tu nama overhaul lah, nama macam-macam. Nama istilah tu cukup penting. Sesat kita dalam istilah, sesatlah kita dalam ilmu tu. Rosaklah banyak kepahaman kita. Mana-mana ilmu pun ada istilah dia. Tu. Kata mu'alif rahimahullahu ta'ala. Dinamakan dengan apa? Pada istilah mereka itu, istilah ulama mutakallimin ni. Dengan sifat-sifat salbiyah. Nama sifat salbiyah. Yang dulu sifat nafsiyah ni salbiyah. Artinya arti salbiyah tu. Bangsa salbin. Bangsa tempat ya yang ada pada ya salbiyah tu dipanggil ya nisbah. Ya nisbah tu. Yang bangsa nafi. Bangsa salbin. Artinya arti salbin tu ketiadaan. Bangsa ketiadaan. Bangsa ternafi. Tu. Dan tidak bangsa dak. Tu. Kenapa? Pasal apa dinamakan dengan sifat salbiah yang diterjemah dengan bangsa salbin, bangsa ketiadaan, bangsa tidak atau bangsa dak tu. Ilat tasmiah dia. Kerana adalah hakikat tiap-tiap satu daripadanya sifat 5 tu, diri ketiadaan, perkara yang mustahil. Apa sini mustahil? Baharu Allah, binasa Allah, berbilang Allah, menyamai Allah. Tu. Ada Allah di yang lain. Tu. Diri salbiah ni, diri apa? Diri tak baharu. Tak baru, tak awal mana baharu, awal mana ada mula.
tak binasa tu. Diri binasa tu. Ternapinya diri binasa tu. Ketiadaan perkara yang mustahil daripada perkara-perkara yang 5 macam yang tersebut pada tafsir sifat-sifat salbiah yang telah sudah tu. Jadi pendek katanya salbiah ni ialah diri ketiadaan. Mana kena mula dengan tak belaka. Tak jirim, tak arat, tak berbilang, tak awal, tak akhir. Tak. Itu awal, akhir, baharu, berbilang, jirim, arat itulah dipanggil perkara yang mustahil di Allah tu. Jadi salbiah ni ialah diri tak ada perkara mustahil tu. Tu. Bangsa salbiah. Jadi tengok kata mu'alif di sini. Dan tidak benar mustahil. Ketiadaan dan tidak benar mustahil tu. Dan ketiadaan dan tidak. Tu. Itulah makna bagi lafaz nafi yang tersebut pada kitab-kitab Arab pada ini percaraan. Ketiadaan dan tidak tu. Itulah makna bagi lafaz nafi yang tersebut pada kitab-kitab Arab. Pada ini percaraan dan pada beberapa tempat yang lain-lain lagi. Tu. Jadi ketiadaan tu mana apa? Ketiadaan tu mana ternafi tu. Ketiadaan tu kena ke diri dia. Diri tak ada benda tu. Dia panggil ketiadaan. Tak ada apa? Tak lemah pula. Tak berbilang. Tak jirim, tak arat. Itu dipanggil ketiadaan. Kalau itu, nafi di sini mana apa? Mana ternafi. Kalau kita tengok takrif kita Arab, takrif bagi sifat selbiah ni, kullu sifatin dallat ala nafyi ma la yaliqu bi jalalihi ta'ala, ay, kena takdir itu. Ay, kullu nafsin dallat ala intifa'i. Nafyun bimana intifa'un. Nafi mana ternafi, tak ada. Ketiadaan. Ini sifat ni menunjuk atas diri tak ada perkara mustahil. Diri apa? Tak ada awal, tak binasa. Awal mana mula. Tak berbilang-bilang, tak menyamai, ni bukan jirim, bukan arat tu. Tu. Kena ke situ. Sebab bandingan ni, botak artinya apa? Tak ada rambut. Tak ada rambut tu. Ternapi rambut. Tu mana botak? Ternapi rambut tu lah mana botak. Ternapi jirim, ternapi arat. Tak jirim, tak arat tu lah makna mukhalafah. Tu. Ternapi awai. Itulah makna qidam. Ternapi akhir mana binasa. Itulah makna baqa. Tu. Ternapi mana tak binasa tu. Itulah mana baqa. Tak ada rambut itulah mana botak. Itulah. Tak ada tanduk itulah mana dogoi. Dogoi dia. Tu. Tak ada anak itulah mana mandul. Tak ada anak mandul. Mandul ialah tak ada anak tu. Bukanlah botak tu menapikan rambut, bukanlah botak menapikan rambut, tapi botak tu ialah tak ada rambut. Tapi botak. Habis. Kata mu'alif rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau kita Arab kita jumpa nafyun bermakna intifa. Kullu sifatin dalat ala intifa'i ma la yaliqu bi jalalihi ta'ala. Intifa dalam makna ketiadaan perkara yang tak layak di Tuhan. Ternafi tak ada benda yang tak layak di Tuhan. Itulah salbiah ni. Itu. Habis. Bukan nak di maslub anhu tak. Nak maslub tu diri benda tu. Syarikul bari seperti. Tu. Ini diri sifat. Tak ada mula tu sifat Tuhan. Tak ada permulaan bagi ada, itulah sifat Tuhan. Tu. Kata mu'alif rahimahullahu ta'ala.
Bukan dikendaki dengan nafi itu. Makna melawanikan bukan. Ni makna salbiyun, salbun, bukan makna salibun sini. Tu. Makna melawani itu tiap-tiap sifat melawanikan, seperti melawanikan mustahil tak? Tiap-tiap sifat memang melawanikan. Seperti qudrah, dia melawankan lemah, memanglah. Bukan makna melawanikan, bukan makna salibun, tapi makna salbiyun sini. Salbiyah bermakna insilabiyah. Salbiyah nafiyun bermakna intifa'un, mana kalau itu salbiyatun makna insilabiyatun. Dan iyalah, tak apalah. Faham tentang tak sudah. Tak tu sifat salbiyah lah. Tak mula, tak binasa, tak berbilang, tak menyamai, itu salbiyah lah. Tu. Kalau tak mula dengan tak nama salbiyah lagi. Kalau gitu, dilalah. Qidam bagi tak ada permulaan tu, itu mutabaqah. Adapun dilalah qudrah bagi tak lemah, tu iltizamiyah tu. Sebab lain qudrah dengan tak lemah. Qudrah tu malzum, tak lemah tu lazim. Lazim pada qudrah tak lemah. Tapi tak lemah tu sungguh. Qudrah tu wujudi. Tu. Tak lemah bukan wujudi. Dilalah qudrah bagi tak lemah, iltizamiyah. Adapun dilalah qidam bagi tak ada permulaan bagi ada, tu mutabaqah dia. Kata mu'alif rahimahullahu ta'ala. Dan ialah makna melawanikan tu. Makna yang bersegera kepada faham kita, hak segera kita faham. Hak segera kita faham ni kadang bukan betul lagi. Dia ada kendak, kena bahas tentang kendak dia. Tu. Tulisan-tulisan tu kalau kita baca, kadang kehendak dia nak kot lain. Tu yang kita nak kena mengaji dengan tuan dia tu. Tu nak kena ambil ilmu pada ahli dia tu. Kena nak ambil, kena faham istilah-istilah apa nama taifah tertentu tu. Takut kita kelencong ke lain. Baik. Kata mu'alif rahimahullahu ta'ala. Ialah makna melawanikan tu, yang bersegera kepada faham kita. Sebab botak bukan melawanikan rambut. Bukan botak tu menafikan rambut. Bahkan botak tu lah diri tak ada rambut. Tak ada rambut di Zaid tu sifat Zaid. Tu. Tidak ada rambut di kepala Zaid, sifat dia. Nak bahas sifat dia. Dan bukan nak bahas diri rambut tak ada tak. Tu masluk amhu tu. Berkena faham kita daripada perkataan mereka yang mengibarat dengan katanya mereka. Mereka ni ulama-ulama lah yang mengibarat dalam kitab-kitab tu. Tapi ibarat tu betul, kita silap faham. Tu. Dengan kata apa? Menafikan, ibarat menafikan qidam, menafikan awal. Bukan gitu. Qidam ternafi awal, tak ada awal. Tu. Ketiadaan awal. Di zat Allah Ta'ala. Kenapa? Bukan makna melawani kan tu. Kerana bahawasanya melawani kan tu. Ilat pada kata bukan dikenaki makna melawani tu. Kerana bahawasanya melawanikan segala perkara mustahil itu tidak ketentuan dengan sifat salbiah juga. Hanya meratai sifat-sifat yang wajibah. Kalau itu pasal apa tak namakan? Kalaulah makna melawanikan ke? Pasal apa tak nama sifat qudrah dengan sifat salbiah? Tak. Bukan makna tu. Kalaulah menafi ni makna melawanikan, tentulah juga sifat qudrah pun sifat salbiah. Padahal tak macam tu. Tu. Habis ni benda-benda ni kena ulang-ulang lah. Bukan nak dapat mudah ni. Ayam perkataan ni bukan nak dapat mudah. Kena ada ulang-ulang. Tu. Kena berlama masa ni. Mana hak i'tiqad kita tu lepas dah. Hak kita mengaku kita pegang tu lepas dah. Cuma hak ni kena perdalam jugalah. Sebab apa? Takut datang syubhat-syubhat boleh kita tolak.
Baik. Hanya merataikan sifat-sifat yang wajibah semuanya. Tak kira sifat apa, semua melawanikan benda yang mustahil. Itu sebut lawan-lawan tu. Wajib adalah apa nama wujud ada lawan, qidah ada lawan, qudrah ada lawan. Tu. Maka hendaklah sedari saudara-saudara yang muskil. Habis selesai. Mana? Kena hilangkan iskal kita tu. Tu. Tak lambat, tak apa, tak segera, kena hilangkan juga walaupun berlambatan. Iskal tu. Sebab ilmu daripada ulama-ulama ni, kalau kita faham sungguh-sungguh, tentu dia jelas. Sebab ulama dia tak cakap benda yang sia-sia, dia tak cakap benda tak ada makna apa. Bukan cakap kosong. Ada orang kata mengaji sifat 20 sifat usul ni, ulama hak tulis pun dia tak faham juga. Dia buat tuduh atas ulama. Padahal dia tak faham. Ulama tulis jelas. Kita yang kena puasa ambil faham. Ambil erti sungguh-sungguh apa kehendak-kehendak dia. Tu. Kata mu'alif rahimahullahu ta'ala, dan setelah selesai hamba daripada menyurahkan, daripada menerangkan sifat-sifat salbiah, memula. Nak baca memula boleh tu? Tulis dengan ya tak? Ada ya tu. Memula, memulai, memula. Boleh baca. Nak baca imalah boleh tu. Dia tak kata memulai tu. Tak kata semata-mata memula, sebab lurah memula ni banyak juga. Sebab buah petai juga, buah peta, buah petai. Lebay, lebah. Tu. Pak lebah. Pak lebay. Pak lebih. Boleh baca macam-macam ni. Memulai, memula boleh, memulai boleh. Tu. Memula hamba pula menyurah kepada saudara-saudara akan 7 sifat yang dinamakan dia 7 sifat tu sifat ma'ani. Ni pun kena bahas juga ni pasal apa nama sifat ma'ani, jamak daripada maknan. Pasal apa panggil sifat ma'ani? Ilat tasmih daripada dinamakan tu. Kerana bahawa tiap satu daripadanya sifat ma'ani tu maknan yang bangsa berwujud. Tu. Maknan dipanggil sifat maknan. Apa makna maknan? Sifat yang bangsa ada. Tu. Menumpang zat. Kalau ni semua kita panggil menumpang lah. Mana ada di zat. Sifat yang ada di zat. Sifat yang ada di zat. Bukan bahasa sungguh tak? Seperti dinampak pada petaan-petaan mereka. Seperti dinampak, seperti dipaham. Daripada petaan-petaan. Petaan ni bahasa Melayu asal. Peta tu bahasa Melayu. Sini nak apa ni? Ta'rif. Nak peta ni mana ta'rif dia. Kita kata peta tu. Nak memperkenalkan sesuatu. Dia panggil peta. Ataupun petua. Dia juga lah. Petua hak tu lah. Cuba petua Zat. Zaid ni macam mana? Kita petua ke dia? Kita buat ta'rif Zaid ni. Zaid ni bersifat dengan tinggi, bersifat dengan hitam. Tu. Kita habaklah sifat Zaid. Mudah-mudahan petua kita tu dikenai Zaid. Mana kita nak menta'rifkan Zaid. Tu mana peta tu. Sebab peta Malaysia tu lah. Nak perkenalkan negeri Malaysia ni duduk tak mana. Negeri dia besar mana. Buat kelak peta. Tu. Kita peta. Ataupun petua dia jugalah. Arab kata ta'rif. Seperti nampak pada petaan-petaan yang lagi akan datang. Maka berkata hamba akan datanglah. Kita bahas pula sifat ma'ani. Maka berkata hamba yang ketujuh. Ini tak ada lah macam makulat lah. Tak apa tak? Sibuk sikit. Tak apa insyaAllah. Nanti kita baca bagi banyak sikit lah. Minggu depan baca banyak sikit makulat. Tak apa lah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا مخلصين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.